kita ni, golongan salafi ni yang tak suka bid'ah ni, bila kita kata bid'ah je, terus dia kata, ni tak ada kerja lain nak menerakakan orang. Padahal kita tak pernah sebut. Kita kata benda ni bid'ah. Neraka ke syurga ke bukan kita menentukan, Allah Ta'ala yang akan tentukan. Cuma kita kata, macam samalah kita mencegah maksiat. Orang buat maksiat, orang minum arak, kita bagi tahu benda ni haram. Tiba-tiba ada orang trigger, habis tu saya ahli neraka ke? Saya pun tak tahu saya ahli syurga, ahli neraka. Apatah lagi awak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Azmir Abdul Khalid daripada Kuala Kangsar, Perak. Saya ada dua soalan. Tak kisah pun siapa-siapa nak jawab. Soalan pertama saya ialah, jika dilihat sangat jelas kebanyakan orang awam mengikuti seperti mana Maulana cakap tadi, apa yang asatizah tetapkan. Jadi jika kita lihat sekarang ni, kebanyakan asatizah di Malaysia, saya kata umumlah, mereka kelihatan begitu tegas dalam isu-isu fiqh dan isu-isu hukum, tapi kelihatan sangat berlapang dada dalam isu-isu akidah. Kita boleh tengok pun beberapa hari ni ada isu keropok lekor. Walaupun ada 2-3 pendapat, tapi dia pilih satu pendapat dan dia hukumkan terus neraka. Sedangkan kalau dalam isu akidah pula, Nur Muhammad saja dia boleh kupas dengan aksa, kalam, orang mana-mana pun dia boleh ambil je, dan dia boleh kata kena berlapang dada. Jadi mohon pandangan. Soalan kedua, dalam keadaan bukan sahaja Islam diserapi dengan unsur Nur Muhammad, tapi sebenarnya agama-agama lain pun dia dah ada dah unsur yang sama. Mungkin ada nama Logos, mungkin ada namanya Tuhan yang pelbagai. Cuma saya nak tahu, adakah ini sebenarnya satu persiapan untuk menghadapi satu makhluk yang akan dinobatkan sebagai Tuhan nanti? Mohon pandangan. Baik, terima kasih. Soalan pertama saya serahkan kepada Dr. Rozaimi. Soalan yang mudah. Kenapa kita boleh berlapang dada dalam fiqh? Dalam apa, banyak yang kita nampak isu akidah ni kita lenient, tapi isu fiqh kita sangat keras. Silakan Dr. Rozaimi. Inilah yang menyedihkan kita sebenarnya, dan daripada awal lagi memang saya dalam kuliah-kuliah kita sebut, kita dalam bab akidah kita memang sepatutnya kena berkeras kerana ia menentukan sesat ataupun tidak, bid'ah ataupun tidak dalam kepercayaan. Tetapi dalam bab fiqh, dalam bab masalah ijtihadiyah yang mu'tabarah, sepatutnya kita berlapang dada kerana ini berdasarkan amal, kefahaman dan sebagainya. Tapi yang berlaku adalah sebaliknya, dan kita sedihlah sebenarnya. Baru-baru ni pun ialah saya antara yang menulis lah pasal isu keropok lekor tu kan. Dan bila kita dengar penjelasan itu, sebenarnya penjelasan dia itu berdasarkan mazhab Syafi'i, pandangan yang muktamad kan dalam mazhab Syafi'i. Kita pun tak setuju kalau orang troll pandangan tu. Darah ikan yang ada, yang keluar, yang mengalir tu tak boleh makan, kena basuh dulu. Perut-perut ikan tu najis. Kita pun tak pernah troll pandangan tu. Kita tak pernah hina pandangan tu, dan kita kata ini adalah satu pandangan yang Sadah Syafi'iyah sebut. Dan ini memang ada dalam kitab-kitab mereka. Cuma yang kita tak setuju tu adalah bila dia kata masuk neraka. Dia kalau kita tengok orang kaki maksiat lah kata. Kaki maksiat, mati dalam keadaan maksiat tapi dia beriman. Dia ada iman, lepas tu dia mati dalam keadaan dia sedang buat maksiat. Boleh kita kata, confirm neraka ni, boleh? Kan? Mana boleh? Tahta masyiatillah kan, kita ahli sunnah wal jamaah. Nabi SAW sebut apa? Insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Tuhan mahu, Tuhan boleh ampunkan dia. Kalau Tuhan mahu, Tuhan boleh azab dia. Kerana kita biasa dengar hadis bitaqah kan? Hadis kad kecil yang padanya ada tulis la ilaha illallah dibandingkan dengan dosa 99 sijillat. Kan? 99 buah buku, kullu sijillin mislu maddil basar. Setiap daripada buku dosa dia tu, luahnya tu seluas mata memandang. Ada 99 buah. Punya banyak dosa dia. Bila ditimbang di atas timbangan, berat yang kat kecil yang adalah ilaha illallah tu. Adalah takwilan pelbagai ulama menyebut dalam masalah ni. Tetapi di antara takwilan-takwilan mereka ialah
rahmatullah. Maksudnya rahmat Allah. Selain daripada ada yang kata dia meninggal dunia dalam keadaan dia sempat bertaubat dan tak sempat buat amal, dia masuk Islam dalam keadaan tak sempat buat amal. Ada pelbagai takwilan, tapi nak katanya apa dia? Nak katanya penentuan neraka ataupun syurga kita mesti berdasarkan kepada Quran Sunnah. Kalau Quran dan Sunnah ada sebut, contoh macam Abu Lahab dalam neraka, dan kita sebut. Tapi kalau Quran tak sebut, hadis tak sebut, kita tak boleh kata siapa buat ni confirm masuk neraka. Buat benda ni masuk neraka. Tapi kalau dia kata benda ni haram, boleh bawa ke neraka, yang ni kita okey. Kerana ada pandangan yang berbeza daripada mazhab Hanafinya, daripada mazhab Hambalinya. Bahkan pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan tidak najis. Sebab tu yang kita tegur tu bukan dari sudut pandangan yang dia utarakan, tetapi cara dia menghurai, seolah-olah macam tidak ada langsung ruang untuk kita berbeza. Saya teringat lagi dulu, orang selalu sebut kita ni, golongan Salafi ni yang tak suka bid'ah ni, bila kita kata bid'ah je, terus dia kata ni tak ada kerja lain nak menerakakan orang. Padahal kita tak pernah sebut. Kita kata benda ni bid'ah. Neraka ke syurga ke bukan kita menentukan, Allah Ta'ala yang akan tentukan. Cuma kita kata macam samalah kita mencegah maksiat. Orang buat maksiat, orang minum arak, kita bagi tahu benda ni haram. Tiba-tiba ada orang trigger, habis tu saya ahli neraka ke? Saya pun tak tahu saya ahli syurga, ahli neraka. Apatah lagi awak? Pada diri saya pun saya tak tahu saya syurga ke neraka. Cuma kita haraplah kita masuk syurga. Tapi perbuatan tu perbuatan yang haram. Itu je kita minta. Tapi biasalah orang awam bila kita tulis, dia bukan nak baca pun. Kita tulis panjang tu. Dia kata kita kan mazhab Syafi'i, ikut je lah mazhab Syafi'i. Padahal dalam tu nukilan tu saya letak ni, mazhab Syafi'i pun ada dua pandangan. Ar-Ramli, bukan bapak saya. Ar-Ramli, tokoh besar. Tokoh besar mazhab Syafi'i. Juga tak membezakan di antara isi perut dan darah ikan besar ataupun ikan kecil. Dia benarkan juga. Kalau tengok dalam nukilan-nukilan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Nak bagi tahunya, dalam isu ni kita boleh je lapang dada. Tapi orang awam dia tak baca. Jadi, bila tak baca, kadang-kadang bila kita tulis panjang, bila kita tulis pendek, dia tak faham. Bila tulis panjang, dia malah baca. Kita pun tulis tajuk. Bila tulis tajuk, dia baca tajuk je. Rora buat pandai. Lepas tu kita pun tulis kesimpulan. Dia baca kesimpulan je. Lama-lama saya ingat lepas ni kena lukis. Lukis baru dia faham. Tapi masalahnya saya tak pandai melukis. Balik pada soalan yang sama yang ditanya pada Maulana tadi, macam mana kita nak berdepan dengan orang awam? Sebenarnya orang awam ni kadang-kadang betul dia tak faham. Bukanlah saya kata saya bukan orang awam, tapi kita belajar sikit. Sikit je kita belajar. Lebih sikit pada orang lain dalam ilmu agama ni. Sikit je lah lebih walaupun tak banyak. Cuma orang awam ni, mereka akan tengok wave, mereka akan tengok gelombang. Ramai belah mana? Isu Cikgu Fadli, kalau zaman dulu, mungkin Cikgu Fadli itu mungkin akan diambil tindakan. Kan? Kerana apa? Kerana memang betul-betul dah, seolah-olah keputusan tu dah ada dan disuruh bela diri dah. Mungkinlah, saya tak kata confirm. Tapi apa yang berlaku pada tekanan orang awam, apa keputusan yang keluar? Terlepas. Sebab apa? Sebab wave tu ada. Masing-masing bercakap. Kita sekarang ni, yang nak bercakap dalam isu-isu sensitif ni berapa orang? Cuba kita tahu. Muka-muka ni je lah. Dengan Mufti Perlis seorang lagi. Dengan Salman dekat Qatar tu seorang lagi. Bukanlah saya nak kata tu. Ada juga yang bercakap. Tapi tak ramai. Boleh kira. Yang lain apa dia? Yang lain WhatsApp saya je. Teruskan Syekh, kami menyokong dia daripada belakang. Bukanlah kita marah. Paling tidak dia boleh fikirlah juga. Tapi tolonglah sekali-sekala. Ada juga pelajar-pelajar hadis mesej saya, doktor kena buat macam ni, doktor kena buat macam ni, doktor kena buat macam ni. Saya kata, Syekh, ana letih je. Entah tolonglah, entah ada master dalam hadis. Oh, saya tak boleh, saya tak ada pengikut. Kita asal turun dalam medan pun bukan ada pengikut ramai pun. Tapi sampai bila kita nak mengharapkan muka yang sama? Orang awam dia tengok bila ramai yang bercakap akan ada. Kalau terutamanya kalau orang tu ada kedudukan, profesor emeritus ke, profesor dalam bidang penyiaran Islam yang dulu saya ingat lagi, kecoh isu Ibn Taymiyah sumber pengganas 3-4 tahun lepas. Kecoh dalam paper, dalam media sosial, disebut oleh otoriti sebahagiannya. Kita tak setuju. Kita cakap kita tak setuju. Bahkan kami sampai buat seminar pun bagi tahu Ibn Taymiyah ni punya ketokohan. Kat UIA tu ada bilik seminar nama Ibn Taymiyah. Tak pernah kita jumpa lagi, alhamdulillah. Alumni UIA ni yang pengganas. Tak ada lagi. Ni pun UIA ke? Ni pun UIA ke? Kan? Kita UIA. Maksudnya alhamdulillah tokoh-tokoh
Ataupun kita kata lepasan UIA ni tak ada lagi jadi pengganas. Alhamdulillah. Ada yang jadi rektor kat universiti pun ada. Alhamdulillah. Tapi nak bagi tahu pada, nak bagi tahu bila seorang profesor bercakap emeritus, dia tegur, dia kata jangan kaitkan Ibn Taymiyah dengan pengganas. Diam terus. Kita memerlukan orang yang ada kedudukan, yang dihormati dalam masyarakat, cakaplah isu ni. Jangan diam. Kerana kalau kita diam, orang awam akan tengok 2-3 orang bercakap, yang ni memang selalu bercakap isu ni pun. Semua dia nak bantah. Kan? Kita akan penat. Yang kami-kami ni pun sebenarnya akan penat. Kan? Kita akan penat. Tapi kita memerlukan tenaga-tenaga baru. Tapi bukan saya kata tak ada langsung. Ada. Cuma kita mengharapkan ramai lagi. Ramai lagi. Kalau boleh tuan-tuan, buat tim. Buat grup WhatsApp sama-sama. Kan? Buat grup WhatsApp sama-sama. Bincang sama-sama. Nak buat tulisan, nak jawab. Suruh 5-6 orang baca. Ini sedekah kita. Saya nak sebut, kami ada tim penyelidik untuk Naqsyabandi umpamanya kan, isu nak lawan pemikiran Nazim Haqqani. Kami ada tim kami yang kerja tanpa gaji. Sampai pukul 3 pagi pun saya tengok, dia pun ni tak tidur ke? Bincang, bahas. Ada yang buat, tengok video ni buat summary, tengok video ni buat summary. Kita rasa happy. Sebab apa? Sebab kita dibantu. Kita dibantu. Jadi kena ramai lagi. Barulah orang awam dia akan buka mata tengok, rupanya ramai yang sebut, muncul orang ni. Lama-lama kebenaran yang terlalu banyak membina ombak yang besar, orang terpaksa ikut, orang terpaksa follow. Itulah yang saya harapkan, insya-Allah. Jadi pelajar-pelajar aku IPS kena daripada sekarang kena bina foundation yang kukuh. Bina asas ilmu yang betul. Kan, jangan saya nak balik kampung jero-jero. Bukanlah tak boleh kampung kan. Tapi nak bagi tahunya waktu belajar ni waktu di mana kita dapat ilmu yang banyak. Cari ilmu. Pergi talaqi, tengok YouTube daripada Saudi ke, daripada Mesir ke, daripada mana-mana yang bermanfaat. Daripada kita habiskan waktu buang masa. Kami-kami yang tua ni, murid-murid purba ni, kalau kenangkan masa kememuda dulu, rasa macam menyesal juga main BS banyak kan. Tapi nak buat macam mana? Masa dah berlalu. Waktu kalian, waktu di mana buku PDF banyak, ya, buku dekat Maktabah Syamilah pun berlambak. Zaman kami tak ada benda-benda ni. Gunakan sebaiknya. Pastikan dalam semester baca buku yang berkaitan dengan subjek yang kita ambil sebanyak mungkin. Kerana sem depan kita tak jumpa dah subjek tu. Mungkin tak baca dah buku yang berkaitan dengan subjek tu. Ini nasihat daripada murid purba kepada murid-murid yang muda remaja. Kan? Masya-Allah. Walaupun tadi orang Kuala kan? Orang Kuala pun sebut ayah juga bukan ayah. Baik, terima kasih banyak.